Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami dari Kumpulan 4 ingin membentangkan tajuk Badan Perundangan. Saya Nur Syazrina binti Jaman. Saya Bawadarni anak perempuan Kaliarasan. Hai, saya Haizan. Hai, saya Madina. Saya Mirzatul Najwa binti Misnan. Hai, saya ingin menerangkan apa itu Badan Perundangan dan apa itu Kuasa Perundangan. Badan Perundangan atau Legislatif dan kuasa-kuasanya telah pun kita bincangkan dalam bab 4 yang bertajuk Perlembagaan Persekutuan, iaitu berdasarkan perkara 44 yang berbunyi. Kuasa Perundangan Persekutuan adalah terletak pada Parlimen yang mengandungi Yang di-Pertuan Agong dan dua majlis lain yang dinamakan Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Seterusnya, Kuasa Perundangan. Kuasa perundangan pula merupakan kuasa menggubal undang-undang di peringkat kerajaan persekutuan yang terletak pada Parlimen yang terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Baiklah, yang ketiga pula, di peringkat negeri, kuasa ini dipegang Badan Perundangan Negeri masing-masing, di mana bilangan adun yang dipilih adalah berbeza antara satu sama lain mengikut perlembagaan negeri masing-masing. Ahli-ahlinya juga dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya yang akan diadakan setiap 5 tahun, kecuali Dewan Undangan Negeri dibubarkan lebih awal dari tempoh tersebut. Adun juga perlu mencadangkan sebarang pindaan yang bersesuaian sahaja. Terdapat 3 ahli yang terdiri daripada pegawai ex officio, iaitu ahli kerana jawatan seperti Setiausaha Kerajaan Negeri, Penasihat Undang-Undang Negeri dan Pegawai Kewangan Negeri. Bagi Negeri Melaka dan Pulau Pinang, hanya Penasihat Undang-Undang Negeri sahaja yang menjadi ahli Dewan Undangan Negeri. Bagi Sabah dan Sarawak pula, tidak seorang pun yang akan menjadi ahli Dewan Undangan Negeri. Selain itu, memeriksa akaun awam untuk memastikan dibelanja mengikut kelulusan Parlimen. Jom kita masuk kepada tajuk sampingan seterusnya, iaitu Parlimen. Untuk pengetahuan semua, perbahasan yang pertama di Parlimen telah diadakan pada 11 September 1959 di Dewan Tunku Abdul Rahman. Bangunan Parlimen Malaysia dirasmikan pada 2 November 1963. Parlimen iaitu kuasa perundangan bagi Malaysia, berperanan membuat undang-undang untuk dikuatkuasakan di negara ini. Parlimen berkuasa meneruskan undang-undang di peringkat persekutuan, membuat pindaan kepada undang-undang persekutuan yang sedia ada, menerima dasar-dasar kerajaan dan meluluskan perbelanjaan kerajaan. Parlimen akan terus berjalan selama 5 tahun dari tarikh mesyuarat pertamanya selepas pilihan raya umum, melainkan jika dibubarkan terlebih dahulu. Terima kasih Saudari Tarini atas penerangan yang sangat jelas itu tadi. Baik, seterusnya, pada penghujung tempoh 5 tahun, Parlimen dengan sendirinya akan dibubar dan dalam masa 60 hari dari tarikh pembubaran Parlimen, pilihan raya umum akan diadakan bagi memilih wakil-wakil untuk Dewan Rakyat. Parlimen Malaysia terdiri daripada 3 komponen, iaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Tidak asing lagi bagi negara Malaysia dengan pilihan raya setiap 5 tahun sekali. Baik, saya akan serahkan kepada Saudari Amalina untuk menerangkan tentang subtopik yang seterusnya. Seterusnya, peranan-peranan Yang di-Pertuan Agong dalam Badan Perundangan. Yang pertama, menurut Perkara 55, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong boleh memanggil Parlimen untuk bersidang. Yang kedua, Baginda juga mempunyai kuasa untuk memberhentikan atau membubarkan Parlimen. Yang ketiga,
Yang di-Pertuan Agong diperlukan oleh perlembagaan untuk memanggil Parlimen bermesyuarat dalam masa 6 bulan antara persidangan yang akhir dalam 1 penggal yang kemudiannya. Akhir sekali, baginda juga merupakan sebahagian daripada Parlimen tetapi tidak ikut serta dalam Parlimen yang dijalankan. Baik, seterusnya, Dewan Negara. Apa itu Dewan Negara? Dewan Negara merupakan komponen kedua dalam Parlimen Malaysia. Ia juga merupakan majlis tertinggi atau Senat. Keahlian Dewan Negara ini terbagi kepada 2 kategori. Kategori yang pertama ialah 26 ahli yang dipilih oleh Dewan Undangan Negeri akan mewakili setiap negeri, yang di mana setiap negeri akan diwakili oleh 2 orang ahli. Kategori yang kedua pula ialah 44 ahli yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah di atas nasihat Perdana Menteri, juga termasuk 2 ahli dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan 1 ahli masing-masing dari wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya. Jika anda ingin menjadi ahli Dewan Negara, terdapat beberapa syarat yang untuk melayakkan diri anda untuk menjadi salah seorang daripadanya. Yang pertama, anda mestilah seorang warga negara Malaysia. Yang kedua, umur anda seharusnya tidak kurang dari 30 tahun. Yang ketiga, anda mestilah mempunyai fikiran yang waras. Yang keempat, anda adalah bukan seorang yang telah muflis. Dan yang terakhir, tidak mempunyai sebarang rekod jenayah. Jawatan sebagai ahli Dewan Negara itu hendaklah dipegang selama 1 penggal, iaitu 3 tahun, dan juga boleh disambung sebanyak 1 penggal lagi. Terima kasih kepada saudara Kaizat atas hujah yang sangat mendalam itu tadi. Baik, saya akan kupas sedikit berkenaan keahlian Dewan Negara. Kedudukan Dewan Negara tidak berubah dengan pembubaran Parlimen. Setiap ahli mesti mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara. Parlimen boleh menambah bilangan ahli-ahli yang akan dipilih bagi tiap-tiap satu negeri hingga 3 orang. Parlimen juga boleh membuat peruntukan supaya ahli-ahli yang dipilih bagi tiap-tiap satu negeri dipilih dengan undi, terus boleh memilih negeri tersebut. Parlimen juga boleh mengurangkan bilangan ahli-ahli yang dilantik atau menghapuskan ahli-ahli yang dilantik. Ketiga-tiga perkara ini boleh dilaksanakan tetapi perlu berdasarkan undang-undang. Baik, itu sahaja daripada saya. Untuk subtopik seterusnya, saya akan serahkan kepada saudari Tarini. Tajuk sampingan yang seterusnya, Yang di-Pertuan dan Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara. Dewan Negara hendaklah memilih seorang daripada ahlinya untuk menjadi Yang di-Pertua Dewan Negara dan seorang untuk menjadi Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara. Yang di-Pertua dan Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara memastikan perjalanan mesyuarat berjalan lancar dan mengikut Dewan Negara. Tugas-tugas Yang di-Pertua Dewan Negara. Bagi yang tidak tahu, Yang di-Pertua Dewan Negara juga dikenali sebagai Speaker Parlimen, di mana semua usul akan dibentangkan selepas mendapat persetujuan daripada beliau. Tugas-tugas Yang di-Pertua Dewan Negara bertanggungjawab mengawasi perjalanan mesyuarat supaya berjalan dengan lancar, memastikan perbahasan ada berkaitan dengan perkara yang dibahaskan. Akhir sekali, membuat keputusan mengenai peraturan-peraturan mesyuarat sekiranya berlaku perbalahan. Info kepada semua, Yang di-Pertua dan Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara perlu melepaskan jawatan setelah tempoh keahlian Dewan Negara tamat. Seorang ahli Dewan Undangan Negeri, ADUN, yang akan memegang jawatan sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara hendaklah melepaskan kerusi Dewan Undangan Negeri sekiranya ingin menjawat jawatan Yang di-Pertua Dewan Negara. Sebentar tadi merupakan tugas-tugas di-Pertua Dewan Negara, seperti ia cuma membincangkan, membahaskan belanjawan dan meneliti rang undang-undang. Jadi, apa bezanya dengan tugas-tugas Dewan Negara? Tugas-tugas Dewan Negara membahaskan rang undang-undang yang diluluskan oleh rakyat dengan lebih terperinci.
ia boleh memulakan sesuatu ranah undang-undang kecuali ranah undang-undang kewangan. Dewan Negara hanya berkuasa menangguhkan sesuatu ranah undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat, tetapi tidak berkuasa untuk menolaknya. Bagi ranah undang-undang kewangan, Dewan Negara hanya boleh menangguhkannya selama sebulan sahaja, iaitu tidak melebihi 30 hari, dan bagi ranah undang-undang lain selama setahun. Ahli-ahli juga boleh dilarang daripada menghadiri persidangan. Dewan Negara tidak boleh meminda ranah undang-undang sekiranya pemindaan itu tidak diterima oleh Dewan Rakyat. Yang paling penting, tidak boleh membahaskan ideologi parti politik. Dewan Rakyat mengkaji semula ranah undang-undang apabila ia ditangguhkannya sahaja. Madah diungkap, santun bitara, pantun dilantun, mengusik hati. Salah dan silap, tutur bicara, pohon diampun, seikhlas hati. Burung helang terbangnya tinggi, hinggap sebentar di pohon jati. Terima kasih saudara dan saudari memberi tumpuan sepenuh hati. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.